bangkit juga. Beri kami bangkit juga, ya Tuhan dalam terang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Yeskiel dan diterjemahkan oleh Diaken Musa. Kepada kedua hambanya dipersilahkan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera saudara Bapak Ibu sekalian dalam Kristus Yesus. 读经前和默想主的话以前，我们一起祷告好吗？ Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita masuk di dalam doa. 主啊，我们已经预备好了， Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami. 我们想认真的聆听你的话语。 Kami mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. 求主你是帮助你两位软弱的仆人， Kiranya Engkau Tuhan menolong kedua hamba-Mu yang lemah ini. 让我们忠心主的话， Jika kami boleh setia di dalam firman-Mu. 奉靠耶稣基督得胜的名求， Kami berdoa di dalam nama Yesus yang penuh berkemenangan. 阿门。 Amin. 我们今天呢要纪念宗教改革， Hari ini kita memperingati akan hari reformasi gereja. 这个主题呢并不容易。 Dan tema ini sebenarnya tidak mudah. 来，我们一起打开圣经，在以赛亚书64章。 Kita akan membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal 64. 64章1到12节， Dari ayat 1 sampai ayat ke-12. 但是我们今天只读6到12节， Tapi akan kita bacakan dari ayat 6 sampai ke-12. 请大家答应我，等一下回去在家里再慢慢重新阅读，好吗？ Saya mengundang kita semua nanti ketika sudah pulang ke rumah, kita memeditasikan firman Tuhan ini sendiri di rumah. 从1到12节， Dari ayat pertama sampai ayat ke-12. 那摩西只是会读6到12节，只用印尼文来宣读出来。 Saya akan membacakan dari ayat 6 sampai ayat ke-12. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menjemunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semua ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. 是主的话语。 Inilah firman Tuhan yang kita baca. 当我在新加坡读书的时候， Pada saat saya sedang berstudi di Singapura, 我听到了这样的一个消息呢，在 Botanic Garden 呢有一棵大树呢突然倒塌，造成了死亡。 saya mendengar satu berita di Botanic Garden di Singapura itu ada satu pohon yang begitu besar, tapi dia jadi roboh 然后呢，造成了死亡。 dan mengakibatkan korban jiwa. 那听到这个消息之后呢，我十分的吃惊， Setelah mendengar berita ini saya sangat terkejut. 显得很扎实，这么漂亮的大树怎么突然会倒塌呢？ Kenapa pohon yang kelihatan sedemikian kokohnya dan sedemikian indahnya bisa tiba-tiba menjadi roboh? 原来呢，通过研究发现，原来这个树根里面呢早已经腐烂了。 Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata akar daripada pohon ini itu sudah membusuk. 而这个情况已经维持了很长时间，没人知道啊。 Dan ini setelah berlangsung dengan waktu yang cukup lama tanpa seorang pun yang menyadarinya. 这个简单的故事提醒了我们神的教会，我们相信耶稣基督信仰的每个人。 Cerita yang sederhana ini juga menggambarkan akan gereja kita dan orang-orang kita percaya pada saat ini. 目前人数呢，基督徒属于是全世界最领先的信仰之一。 Pada saat ini secara kuantitas atau secara jumlah memang kekristenan adalah nomor 1 di dunia. 然而，教会的数量跟质量和健康度从来没有一致的。 Tetapi menjadi permasalahan kuantitas dan kualitas tidaklah selalu berbanding lurus. 问题不是多么大面积的教堂或者多少人来教会，
Masalahnya bukan seberapa besar gereja kita atau berapa banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan, 而是有多少人成为了基督的门徒。 tetapi berapa banyak yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. 教会在世界里面带了多大的影响？ Seberapa banyak pengaruh gereja di dunia ini pada saat ini. 有多少人因着教会经历了改革和复兴呢？ Dan berapa banyak orang oleh karena gereja mereka mengalami pertumbuhan iman dan mengalami reformasi dalam hidupnya. 或许可能我们陶醉在我们外在的辉煌当中， Atau kita hanya terlena dalam kemegahan gedung kita pada saat ini. 但是我们问自己，其实我们的内在还有很多未解决的空缺和问题。 Tapi sebenarnya di dalamnya banyak masalah yang tidak diketahui dan tidak terselesaikan. 教会必须醒悟，并且认真对待这个现象。 Maka gereja harus menyadarinya dan harus berani menghadapinya. 在一篇宣教的调查研究发现， Dan di dalam penelitian daripada pengabaran Injil, 过了30年、40年，可能基督徒不是成为世界上第一最多人相信的信仰了。 jikalau dengan waktu 30 tahun kemudian, kemungkinan besar bahwa kekristenan bukan lagi yang terbesar. 为什么？因为我们看到教会现在失去了权威， Karena kita melihat kekristenan telah kehilangan otoritasnya. 然后呢，很多年轻人认为教会跟他们的关系是无关的。 Dan banyak orang menilai bahwa gereja tidak lagi relevansi dengan mereka. 特别是年轻人。 Terutama orang-orang muda. 然后呢，我们可以看到，在澳洲，在西方世界很多豪华的教会呢，都是空空荡荡的。 Kita melihat di negara barat banyak sekali katedral-katedral begitu megah tetapi isinya kosong. 这个一幅令人很心疼、心碎的画面呢， Ini satu gambar yang sangat menyedihkan. 不单是在西方世界， Bukan hanya di negara barat. 不信神胜于信神的想法呢，也开始在亚洲普遍了兴起。 Bahkan orang-orang ateis dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pemikiran demikian semakin berkembang di Asia. 特别也是在印尼，我们说印尼是宗教国家，但是这样的想法也是慢慢复兴起来。 Sekalipun di Indonesia, pemikiran demikian sudah menular. 有一位呢，年轻的网上影响者 influencer， Ada seorang influencer YouTuber yang terkenal. 他说，成为无神论者是信神还好。 Dia bilang lebih baik menjadi seorang ateis daripada seorang yang beragama. 他问，请问如果大家要坐飞机，大家要坐那个基督徒驾的飞机，或者是在非基督徒驾的飞机呢？ Sebagai contoh, misalkan kita akan naik pesawat. Kita akan memilih seorang pilot yang ateis atau seorang pilot yang beragama. 可能我们从来没有想过这个问题吧。 Kemungkinan kita selama ini tidak pernah memikirkan masalah ini. 哎呀，姐坐飞机到就好嘛。 Kita naik pesawat yang penting sampai ya udah. 然后呢，毕竟我就不能选就好了，得了吧，得了吧。 Karena saya juga nggak bisa memilih ya udahlah nggak apa-apa. 但是这位年轻人有另一个想法， Tapi seorang influencer ini mempunyai pemikiran demikian. 如果叫我选坐飞机，我要坐这个非信徒坐的飞机啊。 Jikalau saya boleh memilih pilot yang membawa pesawat ini, saya akan memilih seorang ateis. 为什么？ Mengapa? 因为当我们不信神的时候，我们知道我们的生命是在于我掌控。 Karena pada saat seorang ateis dia akan beranggapan bahwa hidupnya ada di tangannya sendiri. 然后呢，每一时每一刻我说 What should I do? What should I do? Maka dia selalu berkata, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? 所以呢，当飞机发生问题事故的时候， Sehingga ketika pesawat mengalami masalah, 我会尽量方法，因为我知道我生命在我的手中， karena dia akan berusaha dengan segenap kemampuannya karena dia merasa hidupnya ada di dalam tangannya. 我就按到最后。 Dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin. 但是信神呢怎么办？ Tapi seorang yang beragama bagaimana? 我们起码无论我们知道不知道，我们是有好像一种交托的观念。 Oleh karena dia seorang beragama, dia ada mempunyai konsep untuk berserah. 我们是有信心吧？我们靠信心。 Sehingga dia punya iman, dia bersandar pada imannya. 所以他发现呢，在 black box 被打开的时候， Sehingga setiap kejadian pesawat mengalami kecelakaan ketika dibuka isi black box-nya ini. 会听到 Oh my God, Oh my God。 Maka sering terdengar pilot ini berteriak, oh Tuhan, oh 所以 Tuhan. 他假设了啊， Ini satu perumpamaan. 然后呢，他说有可能这个驾这个飞机的信神的那个驾飞机的那个，如果他是信神的，他是已经没有努力了。 Maka sebagai pilot yang beragama mungkin dia sudah menyerahkan, berserah kepada Tuhan aja. 哇，当这个想法被发出来的时候， Dan ketika dia melontarkan pemikiran demikian kepada
masyarakat umum. 很多年轻人说：“哇，说的有道理啊！” Maka banyak orang beranggapan ini masuk akal juga. 哎，也是啊， Oh benar juga ya. 是，宗教是给弱者。 Oh, orang beragama ini ternyata untuk orang-orang yang lemah aja gitu. 如果我们心没有扎实的话，这样的想法是非常的危险的。 Oleh karena iman kita jika tidak berakar, maka pemikiran demikian inilah sangat berbahaya. 记住，合理不一定是真理，但是真理一定最合理。 Masuk akal itu belum tentu benar, ya, tetapi kebenaran itu pasti 我 benar. 们看到现在很多思想的挑战、 Kita melihat sekarang banyak tantangan pemikiran pada zaman sekarang ini 困难的挑战， dan tantangan kesulitan pada zaman ini. 现在是疫情加重了这个问题。 Maka ditambah lagi dengan tantangan pandemi pada saat ini. 我们要侍奉就有障碍，我们要来教会都是有障碍，都是有限的。 Sehingga pelayanan maupun kita datang beribadah pun dibatasi. 所以有很多人可能觉得，算了，我们就不要再发展了吧，我们不要再进步吧。 Sehingga banyak orang beranggapan, sudahlah kita tidak usah berkembang begini-begini aja. 我们为什么要努力？等一下我们上一下都会又要下了啊！ Kenapa kita harus berusaha terus? Karena sebentar lagi kita juga akan turun kembali. 有一个人呢，曾经找了这个 Billy Graham 牧师， Ada seorang yang mencari pendeta Billy Graham. 牧师啊，为什么我们要改革，我们要复兴呢？ Pendeta Billy Graham, kenapa kita harus mengadakan reformasi? 等一下我们改革了，等一下又是没有这个火热了啊！ Bukankah setelah reformasi pasti akan juga mundur lagi? 然后我们改革，我们改变，等一下又没有精神了。 Setelah mundur lagi tentu kita akan menjadi lesu lagi. 为什么我们还要改革啊？ Lalu mengapa kita harus mereformasi terus? 但是这个 Billy Graham 很有智慧的回答他。 Maka pendeta Billy Graham dengan bijaksana menjawab pertanyaan ini. 那你请问，你为什么还要洗澡呢？ Permisi tanya, kenapa Anda harus mandi lagi? 当然了，洗澡很重要啊。 Tentu saja mandi itu penting. 等一下你还会脏，为什么还要再洗澡？ Kan engkau tahu nanti sebentar akan kotor, kenapa engkau harus mandi lagi? 不是有问题我们就逃跑或者逃避， Bukan artinya ada masalah terus engkau bisa lari dari masalah itu. 我们问题都是正常的。 Masalah itu hal yang normal dan biasa. 一个健康的教会一定有问题， Satu gereja yang sehat itu pasti ada masalah. 因为问题很正常， Karena masalah itu hal yang normal di dalam dunia ini. 没有问题才是问题。 Jikalau tidak ada masalah, itu baru masalah besar. 所以问题不是问题本身， Maka masalahnya bukan pada masalah itu, 但是我们怎么对待问题。 tapi bagaimana engkau menghadapi masalah itu. 改革精神告诉我们， Sehingga sebagai semangat reformasi mengatakan pada kita, 有挑战我们继续上。 ada tantangan harus kita hadapi. 我们有人就是要打扰我们，外在的因素打扰我们，我们要更加相近，更加相近。 Ada tekanan daripada luar, maka iman kita semakin teguh. 这是宗教改革的精神，不断的上进改变。 Inilah semangat reformasi yang terus-menerus kita gaungkan. 所以基督徒，我们不能昏昏欲睡，我们不能再退缩了， Sehingga sebagai orang Kristen kita tidak boleh menjadi lesu ataupun menjadi mundur. 我们也不能再睡觉了， Jangan lagi kita tertidur. 我们要努力做属灵的检查。 Kita harus bersemangat dan memeriksa akan kesehatan kerohanian kita ini. 我们现在专注是内在或者外在， Yang kita perlu perhatikan pertumbuhan kita di dalam, bukan apa yang nampak di luar. 然后呢，我们必须现在复兴。 Dan masa sekarang inilah masa kita untuk mengadakan pertumbuhan dan kebangunan rohani. 但是怎么复兴呢？ Tapi bagaimana kebangunan rohani ini? 说是容易的， Sepertinya sederhana. 但是从何做起？ Tapi masalahnya kita mau mulai dari mana? 来，我们今天看以赛亚书64章怎么样告诉我们， Maka kita lihat dari Yesaya pasal 64 ini bagaimana memberitahukan pada kita. 教会需要什么才能成为健康的教会， Bagaimana gereja disebut sebagai gereja yang sehat. 和能够经历复兴和改革。 Sehingga disebut gereja yang mengalami reformasi dan gereja yang mengalami kebangunan rohani. 从以赛亚书64章10节，我们可以看到子民的情况是非常的糟糕。 Kita melihat kondisi umat Tuhan pada saat itu, pada ayat ke-10. Sangat menyedihkan. 西安城已经成为沙漠，这个耶路撒冷变成荒凉了。 Sion sudah menjadi padang gurun dan Yerusalem menjadi sunyi sepi. 美丽的圣殿也被火烧了。 Bahkan bait suci pun sudah dibakar. 我们的教会呢，没有比耶路撒冷还严重， Mungkin gereja kita tidak separah demikian. 就是圣殿全部都毁了，
di mana seluruh bait suci waktu itu sudah menjadi reruntuhan. 我们没有比耶路撒冷严重。 Kita tidak separah Yerusalem. 然后我们看到耶路撒冷已经被火烧， Dan kita melihat kota Yerusalem pun sudah dibakar. 然后呢，美丽的圣殿已经全部摧毁了。 Bait yang suci yang indah pun sudah menjadi reruntuhan. 这个火呢，代表了两个意思。 Api ini sudah menjadikan kita dua maksud. 第一呢，真的是一个地方是被敌人烧了； Yang maksud pertama adalah satu tempat memang dibakar oleh musuh. 但是第二呢，是神对我们进行审判或者他愤怒。 Yang kedua adalah penghakiman daripada Tuhan sendiri. 我们可能教会没有到这样的地步，神已经愤怒， Kita melihat gereja kita belum sampai tahap demikian di mana Tuhan sampai murka 或者是被火烧。 ataupun dibakar dengan api. 但是如果有一天我们觉得，哎，我们教会没有发展了， Tapi satu hari kita merasakan kenapa gereja kita tidak lagi mengalami pertumbuhan. 哦，没有比以前辉煌啊，现在一直堕落下去啊， Kenapa gereja kita dari bertumbuh bahkan merasa mundur terus. 没有比以前辉煌。 Tidak seperti dahulu yang begitu maju. 然后呢，我们觉得要做那个就不行，做这个也不成。 Mau lakukan ini tidak bisa, melakukan itu tidak bisa. 请问，如果我们面对这样的情况，我们的反应是什么？ Jikalau menghadapi kondisi demikian, bagaimana reaksi kita? 必须承认，作为人，我们说哦，放弃了，这个是我们无法做到的。 Mungkin kita akan beranggapan bahwa kita akan menyerah saja karena kita tidak sanggup melakukannya. 以赛亚讲出这么一句话，12节，看到这样一个糟糕的画面，他说：“主啊，你看这一切局面呢，为什么你保持沉默啊？” Yesaya pun berkata, melihat semua ini ya Tuhan, masakan engkau menahan diri? Masa engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. 以赛亚不是在怀疑神，不是， Di sini Yesaya bukan meragukan Tuhan, 他是反而一种肯定的修辞方法。 tapi ada satu kata retorika yang memastikan akan penyertaan Tuhan. 他并不是怀疑神，神为什么你没有理会我们？ Dia bukan meragukan apakah Tuhan tidak lagi peduli. 但是要讲的是，主啊，在这个糟糕的局面，你一定不会离开我们吧？ Dia semua menekankan pada saat situasi yang paling parah sekalipun bahwa Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan kami. 人可以离开教会， Manusia boleh meninggalkan kami dan gereja, 神从来不会， tapi Tuhan tidak akan pernah. 因为这个是神的家， Karena inilah rumah Tuhan. 而是建立在他完美信实的本性。 Karena Tuhan membangun ini dengan naturnya yang setia. 以赛亚呢，在这个糟糕的局面，他仰望上帝， Sehingga ketika Israel menghadapi kondisi demikian mereka harus berharap kepada Tuhan. 仰望上帝，什么样的上帝成为他们的盼望呢？ Tuhan yang bagaimana yang bisa mereka sandarkan pada saat ini. 如果一节提到了当神临在的时候呢，这个天空被撕裂，山就成为了平地。 Di sana di ayat pertama dikatakan jikalau Tuhan hadir maka langit akan dikoyakan dan gunung-gunung akan diratakan. 对古代人来说，这个天和山是他们神明的居所。 Menurut pemikiran zaman dahulu bahwa gunung dan langit adalah tempat dewa-dewa bersemayam. 所以当神来的时候，撕裂了天，平了这个山，意思就是说，没有地上的力量可以跟神相比。 Maka di sini kan ketika Tuhan hadir, langit dikoyakan dan gunung diratakan menunjukkan bahwa tidak ada satupun ilah-ilah yang bisa menyamai akan kehadiran Tuhan. 如果耶稣来的时候，他就把黑暗和光明分开， Di mana Tuhan Yesus hadir di dunia ini, dia memisahkan terang dan gelap. 把世界不公义的世界全部打平。 Dan dia mengalahkan setiap ketidakadilan di dunia ini. 然后第二节经文描述了上帝入火，敌人全部都发抖，看到他。 Maka Tuhan disebutkan sebagai api yang menakutkan bagi musuh-musuhnya. 意思说，没有任何地上的权力能够抵挡神的工作。 Di sini dikatakan bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. 只要神要完成的事，没有任何地上的苦难、痛苦、贫穷、罪恶、死亡能阻挡神的全能和能够把我们跟神的爱隔绝。 Jikalau Tuhan melakukan, tidak ada satu kekuatan, kesulitan apapun, ataupun kematian, ataupun kesulitan, ataupun tantangan dan dosa yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. 不是我们对问题发抖， Bukan kita takut menghadapi masalah, 但是问题应该向神的存在而发抖。 tetapi masalah yang harus menggemetar terhadap kehadiran Tuhan. 所以我们可以看到这个以赛亚所信的是， Oleh karena itu kita bisa lihat
Tuhan yang dipercaya oleh Nabi Yesaya ini. 3节他也强调呢，神将创造前为我们未看见的事， Di mana Tuhan juga menciptakan hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya. 从来没有一个民族呢可以过红海， Dahulu belum ada satu bangsa pun yang sanggup melewati laut mati. 没有人看见的。 Tidak ada satu orang pun bisa melihatnya. 但是神的子民经历到他们从来没有想到的，哦，原来我们可以过红海呀、 Mereka tidak pernah mengalami dan memikirkan sebelum mereka sanggup bisa melewati laut merah ini. 神的子民有一个愿望，哦，弥赛亚来的时候，他是强壮的君王， Ketika umat Tuhan mengharapkan seorang Mesias yang kuat untuk hadir di dunia. 然后呢侍奉他们，好让他们可以得到了政治的力量。 Sehingga mereka kekuatan secara politik dan kekuatan militer. 这个是他们想的，他们要的， Itulah yang mereka pikirkan dan mereka harapkan. 但是神给他们从来没有看见的， Tapi Tuhan memberikan mereka Mesias yang tidak pernah mereka lihat. 是软弱的弥赛亚， Seperti seorang Mesias yang lemah, 成为仆人， yang menjadi seorang hamba. 他没有给你政治的释放， Dia tidak memberikan kebebasan politik. 但是释放我们脱离了罪恶。 Tapi dia membebaskan engkau daripada dosa. 所以有很多事情呢，神没有给我们照我们所思所想， Sehingga banyak kali kita melihat Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita mau. 但是他给我们的往往超越我们所思所想，我们的愿望。 Tapi 还要好。 Tuhan berikan kepada kita melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. 我们是否相信神能够创造了我们从来没有看见的事情，尤其在我们教会呢？ Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita bayangkan di dalam gereja kita? 然后呢，4到8节呢，以赛也强调了神的本性， Ayat 4-8 juga menunjukkan sifat natur daripada Tuhan. 神是公义的，他憎恨罪恶， Tuhan adalah adil dan dia benci akan dosa. 但是他同时是慈爱的父。 Tapi saat yang bersamaan dia adalah seorang pengasih, seorang bapa. 以赛亚使用这个父呢，说明了这个父的象征代表了我们的神是充满爱。 Digambarkan sebagai sosok bapa, sebagai menunjukkan bahwa bapa itu penuh dengan kasih. 有时候呢，孩子在学习走路的时候， Pada seorang anak ketika dia belajar berjalan 他跌倒， dan anak ini jatuh. 他父亲会让他没事，跌倒再站起来，站起来。 Maka sebagai ayah akan menjadikannya kesempatan dia untuk bangkit kembali. 所以，当我们面对退步有问题、挑战的时候，也有可能这个是一种主的磨练。 Jadi ketika kita mengalami satu masalah dan kemunduran, ini adalah satu proses untuk membentuk kita. 或者有可能我们是滥用我们的 free will 呢，我们是得罪了神。 Tapi bisa jadi juga penyebab bahwa kita menggunakan kehendak diri kita secara sembarangan sehingga kita telah melukai hati Tuhan. 但是作为父，意思是什么？没事，你跌倒，重新站起来，我会帮你，我会扶持你。 Tapi demikianlah sifat seorang bapak yang selalu menolong anaknya ketika jatuh untuk bangkit kembali. 所以呢，作为基督徒，意思是什么？所以我们不怕， Sebagai seorang Kristen, mengapa kita menjadi orang yang tidak pernah takut lagi? 因为呢，我们有父怀抱我们。 Karena ada Bapa yang selalu berada di samping kita. 这个父呢，不单单是一个空牌或者是一个空的身份， Sebutan tokoh Bapa ini bukan hanya satu sebutan atau nama saja. 因为在地上我们知道有父亲呐、是神父啊，什么有地位的人，但是他没有展示他的应有的身份。 Kita tahu memang ada banyak Bapak di dunia ini, ada yang berstatus sebagai pastor, tapi itu hanya nama. 但是我们看到我们的父不单单是一个光明而已，他是真正做到他爱我们。 Tapi Bapa kita adalah Bapa yang sungguh-sungguh menjadikan sifat kebapaan dia itu menjadi nyata. 经文告诉我们，他要好像泥一样重新塑造我们。 Dia seperti yang membentuk daripada tanah liat bagi kita. 如果这个我们做这个泥有3大过程， Sehingga ketika proses pembentukan tanah liat itu ada 3 proses. 第一是 creation 创造，第二呢是 deconstruction 我们就是拆毁，第三呢是 reconstruction 或 recreation 就是重新塑造。 Yang pertama adalah dibentuk, rekonstruksi. Yang kedua adalah dihancurkan. Kemudian ketiga dibentuk kembali. 所以呢，当我们经历这个 deconstruction 是没问题， Dan ketika kita dibentuk kembali itu tidak ada masalah. 是很痛的，很痛的。 Memang itu ada mengalami sakit. 但是有时候我们必须摧毁才能重新被塑造起来。 Tapi kadangkala memang harus dihancurkan lebih dahulu baru bisa dibangun. 有时候问题呢，在于我们不想被神磨练或者重新塑造。
Banyak masalah ketika kita sendiri yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. 我们跟神说，哎呀，我是没问题，我一切都好，我要改变什么呀？ Maka kita beralasan di hadapan Tuhan, Tuhan saya tidak ada masalah, saya tidak perlu dibentuk oleh Engkau. 当耶稣看到瞎眼的时候， Ketika Tuhan Yesus melihat seorang buta, 你们瞎眼会看见， dia berkata, engkau yang buta bisa melihat. 但是看见的将会瞎眼。 Tapi dia berkata kepada yang melihat, engkau menjadi buta. 有时候我们没有觉得我们自己瞎眼， Kadang-kadang kita tidak merasa kita sudah buta. 我们以为我们可以看见， Kita selalu merasa mata kita masih bisa melihat. 我们必须以谦卑的心，以摧毁的心来到主的面前。 Oleh karena itu kita perlu kerendahan hati dan menghancurkan hati kita untuk datang di hadapan 主 Tuhan. 啊，我是软弱的， Tuhan, saya ada seorang yang lemah. 请你重新造。 Tolong bentuk saya kembali. 因为我知道你是我的父。 Karena engkaulah Bapakku. 当我们说神创造的时候，我们往往只想到神在创世纪创造的举动。 Ketika kita membicarakan Bapa menciptakan, kita membayangkan ketika Bapa menciptakan awal di dunia ini. 但是 Jonathan Edwards 说，神到现在呢，一直不停的创造，再创造。 Tapi Bapa sampai saat ini terus mencipta dan mencipta. 只是神的大能，他要重新创造我们。 Inilah kebesaran Dia. Dia akan membentuk kita kembali. 这个以神为中心的改变和复兴呢，必须我们好好的反思，好好的持守。 Inilah menjadi fokus dalam setiap hidup kita kepada Tuhan sehingga perlu kita renungkan dengan baik-baik. 如果我们在研究这个宗教改革的历史发展， Dan ketika meneliti akan perkembangan sejarah reformasi gereja, 有一个问题我们必须解答的： ada satu hal yang perlu kita jawab. 这个宗教改革和改变呢，是人的主动或者神的主动？ Reformasi apakah inisiatif daripada Tuhan atau gerakan daripada manusia? 我们常常每个这个到宗教改革，我们记得的是路德、加尔文。 Ketika memperingati hari reformasi, kita ingat akan Martin Luther dan Calvin. 当然了，他们已经设了榜样，我们要学习的。 Tentu mereka telah memberikan contoh keteladanannya yang perlu kita pelajari. 神大大的使用他们，我们要谦卑学习他们。 Tuhan telah memakai mereka dengan luar biasa dan kita boleh belajar dengan kerendahan hati. 但是我们是否知道，起初马丁路德从来没有想过会改革？ Tapi pernahkah kita sungguh-sungguh meneliti bahwa sesungguhnya reformasi bukanlah ide daripada Martin Luther? 从来没有想过呀。 Tidak pernah terpikirkan oleh Martin Luther. 当马丁路德看到教会已经没有符合主的真理的时候， Pada saat Martin Luther melihat gereja tidak lagi seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, 他写了95反对论纲，贴在这个教会门口。 maka dia menulis 95 dalil penentangan terhadap gereja. 但是呢，他写的都是用拉丁文，是不是所有人能读的？ Tapi yang dia tulis adalah dalam bahasa Latin, bukan satu bahasa yang bisa dibaca oleh semua orang. 而且呢，我们要反对或者不同意某某人、某某想法，是常有的是贴在这个门口让人家读的，就是当时那个时代。 Sehingga itu adalah hal biasa ketika ada akademisi yang membuat satu artikel ataupun kritikus yang mereka tempelkan di depan pintu gereja, itu hal yang normal. 可是当时呢，这个印刷术刚好发展， Tetapi pada saat itu percetakan sedang berkembang dengan pesat. 然后呢，有一个人就是看到路德所写的文章， Dan ada seorang yang melihat tulisan yang ditulis oleh Martin Luther ini. 哇，这个所有人应该要知道的， Maka orang itu melihat bahwa semua orang harus tahu tentang hal ini. 然后就拿他翻译，然后呢，其印刷术全部复制发给很多人。 Maka dia pun mengambil tulisan ini dan dia kemudian menerjemahkannya, kemudian dia mereproduksinya sebanyak mungkin diberikan kepada semua orang. 让德国人明白马丁路德所写的。 Dan ketika semua orang melihat, orang Jerman melihat apa yang ditulis oleh Martin Luther ini, 然后呢，这个成为了一个让教会吃惊的，哇，有人要反驳我们呢， maka 叫他， terjadilah kegemparan begitu besar di seluruh gereja di Jerman. 叫他，我们要审判他。 Maka seluruh gereja bersepakat untuk mengadili Martin Luther ini. 马丁路德，你写的要反对教会，你是否要否定你所写的？ Martin Luther, engkau telah menentang gereja. Apakah engkau sekarang mau menyangkal apa yang telah engkau tulis ini? 然后马丁路德讲了一句话， Dan Martin Luther mengeluarkan satu statement. 他说 ：“Here I stand。” Dia berkata, "Here I stand." Inilah posisi saya. 这是我的立场，我不想
inilah posisi saya tidak akan pernah berubah. 这个 Here I Stand 呢，常常中尉呢到了这个宗教改革日呢纪念日呢，成为正道或者演讲的主题。 Sehingga here I stand ini menjadi satu kata yang menjadi tema daripada banyak pengkhotbah pada hari reformasi. 但是这个不完整， Tapi ini perkataan belum sempurna ya. 已经被剪了。 Ini baru terpotong perkataan ini sebenarnya. 完整的句子是什么？ Perkataan yang sempurna ini ada lagi bagiannya. 马丁路德，你是否要否定你所写的 Ketika ditanya, apakah Martin Luther engkau mau menyangkal apa yang telah engkau tulis ini? ？No, here I stand. Dia berkata, tidak, inilah posisi saya. I can do no other. Saya tidak dapat melakukan apapun. God help me. Tuhan, tolonglah saya. 这是完整的宗教改革的精神。 Ini adalah satu perkataan yang genap, yang sempurna yang dikatakan oleh Martin Luther ini. 这个也成为我们改革的精神。 Dan ini menjadi semangat daripada reformasi bagi kita. 不是说我多么厉害 ，Here I stand。 Bukan kepada kehebatan kita, inilah posisi saya, here I stand. 马丁路德自己觉得我什么都不能做， Martin Luther merasa dia tidak mampu melakukan apapun. 神啊，求你救我！ Tuhan, tolonglah saya. 然后呢，神聆听他的祷告。 Maka Tuhan mendengar doa daripada Martin Luther. 当马丁路德被要被判死刑的时候， Pada saat Martin Luther akan dieksekusi dengan hukuman mati, 在路程有地主来绑架他， maka ada seorang yang menculik dia 然后呢放在空城里面躲避。 dan dia disembunyikan dalam kastil tua. 哎，你在在这儿啊，好好躲避啊，不要出来。 Engkau sembunyi di sini, jangan keluar dulu. 当时马丁路德觉得自己已经没有希望了， Pada saat itu kondisi kerohanian Martin Luther begitu merasa lemah dan lesu. 他不会觉得，哎呀，我是否还可以看明天呢？ Dia merasa sudah tidak berdaya untuk melihat hari esok. 然后，如果我们看研究他的书信的时候， Dan ketika melihat isi suratnya, 然后我们可以看到这个书信里面展示了马丁路德正在一个非常低层的地步。 inilah keadaan kerohanian Martin Luther yang paling rendah pada saat itu. 他不祷告， Dia tidak lagi berdoa. 他天天看到有黑暗的力量来打扰他， Dia melihat banyak sekali roh-roh jahat yang bergentayangan. 然后呢，他是被情欲所充满。 Jadi penuhi dengan hawa nafsu. 然后呢，这个是我们在宗教改革很少谈的事情。 Ini jarang dibicarakan pada saat kita memperingati hari reformasi. 我们知道马丁路德是一个完美的人， Kita tahu hanya Martin Luther adalah seorang tokoh reformator yang sempurna. 但是他跟我们一样， Tapi sebenarnya dia sama dengan kita. 他会怕， Dia juga mengalami ketakutan. 他会挣扎， Dia mengalami pergumulan. 他会面对好像他无法改变的大局。 Dia menghadapi satu situasi yang tidak dapat dia lakukan apapun. 但是当他谦卑反思主的恩典的时候， Tapi ketika dia dengan kerendahan hati dan memikirkan setiap anugerah Tuhan dalam hidupnya, 那在他空城的日子里面呢，突然有力量来推动他， dalam mengisi hari-hari yang kekosongannya, tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan yang baru 要面对事实， untuk menghadapi kenyataan ini. 不能总是这样。 Dia tidak lagi terus demikian. 他拿圣经 Dia mengambil Alkitab 翻译，让所有人可以明白， dan dia menerjemahkannya supaya setiap orang bisa membaca firman Tuhan. 不是给宗教人士才能读，所有人能读。我翻译， Jadi bukan hanya pemimpin agama yang bisa baca firman Tuhan, tapi setiap orang awam bisa baca firman 然后 Tuhan. 他写了很多注释书，特别诗篇的注释书等等 Sehingga。dia juga membuat banyak explanatory tentang bagian daripada firman Tuhan seperti di dalam kitab Mazmur. 然后他上马出来， Dan dia dengan penuh keberanian dia keluar dari kastil itu. 然后很多地主来支持他， Dan banyak sekali orang yang melihat kehadirannya, mendukung kehadirannya. 金钱支持他， Mendukung dengan materi, 然后精神支持他。 dengan semangat mendukung dia. 宗教改革，宗教改革， Semangat reformasi terus dikumandangkan. 神使用他， Maka Tuhan pun memakai dia. 产生了我们知道所谓宗教改革。 Maka kita tahulah seorang tokoh reformator bernama Martin Luther ini. 然后我们看到整个这个宗教的历史当中， Setelah kita melihat daripada sejarah reformasi ini, 为什么要死刑的路程中，突然有人绑架他？ kita melihat ketika Martin Luther akan dieksekusi, kenapa ada yang bisa menolong dia? 为什么当他出生的时候，都是刚好印刷术刚刚发起的时代呢？ Kenapa dia lahir pada saat percetakan sedang mulai berkembang? 为什么之前 John Hus 也是代表了这个宗教改革，但是他失败呢，被烧呢？ John Hus juga adalah seorang reformator, tapi dia gagal dan dia dibakar. 但
但是为什么当马丁路德在那个时候呢，这个有人就是复制，然后散发给很多人他的反对论杠呢？ Sehingga pada saat Martin Luther mengeluarkan statement penentangan dalil ini, banyak orang yang mereproduksi dan menerjemahkan dalam bahasa Jerman untuk dibagikan kepada semua orang. 为什么当他出来的时候，很多人突然支持他呢？ Dan kenapa ketika dia keluar banyak orang yang mendukung dia? 为什么？ Mengapa? 这个我们说巧合吗？ Apakah disebut kebetulan? 不是， Tentu bukan. 而是神允许发生。 Inilah Tuhan izinkan terjadi. 所以只要神允许发生的事情， Jikalau Tuhan mengizinkan itu hal terjadi, 一定发生。 maka itu pasti akan terjadi. 问题我们是否经依靠他呢？ Masalahnya apakah kita sungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan? 这个以赛亚书64章是一种向神很谦卑的祷告，求神来复兴他们。 Di dalam Yesaya pasal 64 juga ada satu doa yang penuh dengan kerendahan hati untuk memohon Tuhan menolong mereka. 因为他们明白，唯有神能够使这个局面呢改变。 Karena hanya Tuhan yang mampu mengubah keadaan yang paling parah sekalipun. 我记得当神叫摩西去应许之地， Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa umatnya ke tanah perjanjian, 摩西怎么说？ apa jawab Musa? 主啊，如果你没有与我同在，我不想行走。 Tuhan, jikalau bukan Engkau yang bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. 所以，如果神没有与我们同在，我们比较好是不要发展。 Maka jikalau bukan Tuhan yang beserta kita, jangan ada perkembangan apapun. 但是如果这个是神要的， Jikalau Tuhan yang menginginkannya 神允许的， dan Tuhan izinkan, 有很清楚的使命， maka ada satu misi yang jelas. 我们必须好好依靠他，跟他行走。 Kita harus sungguh-sungguh bersandar kepadanya untuk berjalan mengikuti setiap langkah pimpinan Tuhan. 第二， Yang kedua, 我们要学习 kita 改 belajar 革复兴只能发生，当我们真的贴近真理，并且活出真理。 saat reformasi dan kebangkitan rohani bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh mau dekat kepada kebenaran firman Tuhan. 我们看到以赛亚书神子民的问题，因为他们就是没有贴近真理。 Kita melihat di pasal 64 ini masalah yang terjadi pada umat Tuhan pada waktu itu karena mereka telah meninggalkan firman Tuhan. 他们没有叫主的名，他没有支持他的话语。 Mereka tidak lagi berseru kepada Tuhan, mereka tidak lagi berpegang pada setiap perkataan firman Tuhan. 如果我们看到历史哪一个发展没有跟圣经挂钩的，哪一个退步跟这个我们这个福音的偏离挂钩的， Maka kita melihat setiap hal yang terjadi jikalau tidak dekat kepada firman, tidak bersandar kepada firman, maka yang terjadi adalah keruntuhan. 但是如果我们回到圣经， Jikalau kita kembali kepada firman Tuhan, 真的走到主的话语的时候， maka kita ketika berjalan di dalam firman Tuhan, 改变就会到了。 maka perubahan pun terjadi di dalam hidup kita. 这个我们必须好好的思考。 Ini perlu kita renungkan baik-baik. 有一位研究教会发展的一个学者， Ada seorang sarjana yang meneliti akan perkembangan gereja. 他发现了有几个因素使教会退步。 Ada beberapa hal yang membuat gereja menjadi mundur. 第一呢，只专注在项目活动，而不是人的成长。 Yang pertama hanya memperhatikan kepada program kegiatan dan bukan pada pertumbuhan kerohanian. 第二呢，有一种不想进步的思想和停留的精神。 Yang kedua adalah tidak ada keinginan untuk maju dan hanya diam di tempat saja. 第三呢，我们过度的这个责备自己，哎呀，一切都是我的错，我就是这样，我不能进步呀。 Yang ketiga menyalahkan diri sendiri, inilah keadaan saya, sehingga menyalahkan juga lingkungan yang ada. 但是从各种因素当中，他发现呢，这个学者发现最严重的，那就是对福音的缩小和偏离。 Dari seluruh penyebab ini mereka melihat yang paling penting dan paling mendasar adalah distraksi daripada pengabaran Injil. 有一位印尼的神学院做了一个研究， Sehingga ada seorang peneliti di Indonesia meneliti satu hal. 神学院 Dia daripada sekolah seminari. 他说有什么因素使教会发展呢？ Apa yang bisa membuat gereja menjadi maju? 最高的都是讲台， Yang paling tinggi hanya pada mimbar saja. 是否传达纯正的真理？ Apakah mimbar menyatakan Injil Kristus yang sejati? 是否会有真的活出神所要的？ Dan apakah setiap umatnya menjalankan kehidupan apa yang Tuhan mau?
所以有2大因素使人离开教会， Ada 2 hal yang membuat kita meninggalkan gereja. 就是一个讲台不是纯正的真理了， Di 宣 mana 扬出来。 mimbar tidak lagi mengatakan Injil yang sejati. 第二呢，怎么基督徒是这样？ Yang kedua, kenapa orang Kristen itu demikian? 所以就有2种。 Maka ada 2 hal inilah. 所以如果我们要好好回到主的心意，我们必须从这个开始。 Maka kita kembali kepada kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Kita kembali kepada firman-Nya. 当彼得看见瘫痪的人， Ketika Petrus berjumpa seorang yang lumpuh, 他说：“哇，我金银是不能给你， Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. 他说奉拿撒勒耶稣基督的名站起来行走吧。” Dan yang kumiliki di dalam nama Kristus Yesus orang Nazaret berdiri dan bangkitlah. 如果我们要对比我们教会跟其他教会， Jikalau kita membandingkan gereja kita dengan gereja yang lain, 当然很多缺点， gereja kita masih banyak kekurangannya. 但是这个不是成为理由，我们要继续努力，继续努力。 Tapi ini bukan jadi alasan dan kita harus terus bergiat di dalamnya. 可是很多事情我们现在可以没有， Banyak yang bisa kita tidak ada pada saat ini, yang boleh kita tidak ada. 不可没有的那就是耶稣。 Yang tidak boleh tidak adalah kita harus memiliki Yesus. 瘫痪的教会， Gereja yang lumpuh. 如果你们要行起来， Engkau juga mau bangkit kembali. 我奉耶稣基督的名行走吧。 Dalam nama Yesus bangkitlah gereja ini. 只能靠福音才能发展。 Kita bersandar pada firman untuk kembali bangkit. 当我们贴近主的话语的时候， Pada saat kita dekat kepada firman Tuhan. 怎么样的贴近呢？ Bagaimana kita dekat dengan firman Tuhan? Caranya ini bagaimana? 很简单，我们读，我们背，我们默想。 Yang pertama kita baca, kita hafalkan, kita meditasikan terus. 谁说在工作我们不能默想主的话语呢？ Siapa yang bilang ketika kita bekerja kita tidak bisa memeditasikan firman Tuhan 谁 ketika 说 kita 我们驾 bekerja? 车的时候不能想我们的所背的经文呢？ Siapa bilang ketika kita sedang membawa mobil kita tidak bisa mengerti akan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan ini? 当我轻松没有事干的时候，谁说我不能读经呢？ Pada saat saya sedang rileks, kenapa apa saya tidak bisa memikirkan tentang memeditasikan firman Tuhan? 这个是问题，我们从来没有贴近真理， Inilah masalah terbesar kenapa kita selama ini tidak dekat dengan firman Tuhan. 我们没有贴近，还责怪这个信神没有什么用。 Kita tidak dekat dengan firman Tuhan, malah kita menyalahkan bahwa kita percaya Tuhan itu tidak ada gunanya. 我们已经了解多少？ Berapa banyak yang sudah kita alami yang bisa kita mengerti? 我们已经活出多少？ Berapa yang sudah kita bisa hidupi? 这个是我们现在都能做到， Apakah yang bisa kita lakukan pada saat ini? 我们现在都能做到，不需要等有金钱、有资源，回到主的话语是每个人能做的。 Yang bisa saya lakukan bukan harus saya sudah punya segala sesuatu baru saya bisa lakukan. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudaraku terkasih, 我们是否要改革和尽力复兴呢？ apakah kita mau mengalami pertumbuhan iman dan mengalami reformasi dalam hidup kita? 最后，我有以一个故事做一个总结。 Dan sebagai kesimpulan saya akan memberikan satu cerita buat kita semua. 有一位老师叫做 Dr. Orr 呢，在1940年呢，带了一群孩子， Ada seorang Dr. Orner bernama Dr. Orner, dia membawa sekumpulan anak-anak untuk membawa mereka ke satu tempat. 然后呢，这个地方呢，就是以前呢，神使用它来复兴英国的大人物。 Dan tempat ini adalah tempat di mana tokoh yang membuat kebangkitan reformasi di Inggris. 就是 John Wesley。 Dialah John Wesley. 然后呢，这个 Dr. Orr 呢，带了这个小孩子呢，到他的房间。 Dr. Orner itu membawa anak-anak ke kamar. 然后呢，这个房间呢，然后呢，他解释说，这个地方呢，平时呢，John Wesley 在那边跪下祷告的地方。 Dr. Orner menjadikan penjelasan bahwa di tempat inilah John Wesley sering dia berdoa. 然后呢，再解释这个什么用，什么用，这个什么地方什么名。 Dan Dr. Orner itu memberikan penjelasan kepada anak-anak ini. 然后呢，到最后呢，他们要回来的时候， Pada saat mereka akan pulang, 就数一下孩子，1、2、3，少了一个孩子。 mereka menghitung jumlah anak ini sebelum pulang, ternyata kurang satu. 另一个孩子去哪儿呢？ Kurang satu nih anak ini kemana dia? 然后呢，原来这个孩子呢，就是在那个 John Wesley 的房间里面跪下祷告。 Rupanya anak ini sedang berdoa di kamar John Wesley biasa berdoa. 他怎么祷告呢？ Apa doanya? 主啊 ，Oh Lord， Oh Tuhan, Can you do it again？ dapatkah engkau melakukan sekali lagi? 就是正如你在英国
展现出来的复兴呢 Seperti yang pernah engkau lakukan di Inggris ini. ？Can you do it again？ Bisakah engkau lakukan sekali lagi? 然后我们知道这个孩子叫做 Billy Graham， Dan anak yang berdoa ini adalah pendeta Billy Graham. 他被主使用，不单单的祝福了一个地方，而是全世界。 Dan Tuhan memakai Billy Graham bukan hanya memberkati tempat dia melayani, bahkan seluruh dunia mendapatkan berkatnya. Can you do it again？ Dapatkah engkau Tuhan lakukan sekali lagi? 当我们求我们的教会怎么样复兴，怎么样改革， Pada saat kita memohon kepada Tuhan untuk kebangunan rohani di gereja kita dan mereformasi gereja kita. 我们不单单求神迹，但是我们祷告主啊，你使用我成为神迹。 Bukan hanya kita meminta keajaiban dari Tuhan, tapi kita meminta Tuhan yang memakai setiap diri kita 成为了神迹。 menjadi keajaiban itu sendiri. 我们不要说主啊，你改变了大局， Jangan kita berdoa, Tuhan engkau yang mengubah keadaan ini. 他说主啊，帮助我改变大局。 Tapi Tuhan tolonglah saya untuk mengubah keadaan ini. 今天好好反思两个重点： Biar kita hari ini sungguh-sungguh merenungkan kedua hal ini. 怎么样能改革，怎么样能复兴呢？ Bagaimana kita mereformasi dan bagaimana kita mengalami kebangunan rohani. 第一 Yang pertama, Here I stand, I can do not other. God help me. here I stand, inilah posisi saya. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, tolonglah saya. 第二呢， Yang kedua, 回到圣经 sola scriptura， kembali kepada firman Tuhan, sola scriptura. 没有其他的。 Tidak ada cara lain. 那么我们选择我们的教会要成为什么样的教会呢？ Kita mau menjadi gereja yang bagaimana? 求主来帮助我们， Kita mohon Tuhan menolong setiap diri kita. 让我们一起祷告。 Kita masuk dalam doa. 主啊，你的仆人已经停止正道， Tuhan, ketika kami sudah berhenti berkata-kata, 可是我们知道你的圣灵一直不断的引领我们的脚步。 tapi Tuhan kiranya roh-Mu yang kudus Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kami. 我相信来主的力量呢，是没有人能停止的。 Hanya kekuatan-Mu lah ya Tuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. 我们愿意在努力的同时，我们要依靠，要向你谦卑的祷告， Kami mau sungguh-sungguh bergiat di dalam kerendahan hati memohon kepadamu Tuhan. 求你来复兴、改变我们的教会， Tuhan, Engkau yang membangkitkan gereja kami dan mereformasi gereja kami. 也帮助我们，好让我们每个人能够回到真正的真理， Sehingga setiap kami kembali kepada kebenaran daripada firman-Mu 能活出真理。 dan menghidupi firman-Mu. 如果我们这样行的时候， Apa yang bisa kami lakukan ini Tuhan? 我们就会发现呢，宗教改革就是在我们当中了。 Maka kami akan menemukan bahwa reformasi sedang terjadi di gereja ini. 我们这样继续祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求， Kami yang berdoa di dalam nama yang penuh berkemenangan Kristus Yesus. 阿门。 Amin.